Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Finally kita bersua di bulan Ogos. Kali ni, I nak share satu kisah yang dihantar oleh Fiza. Fiza berkongsi pengalaman beliau yang pernah masuk ke dalam sebuah rumah agam yang usang dan ianya berhantu. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, first and foremost, I nak minta maaf sebab tak ada alasan dah. I memang tak cukup masa. I memang tengah buat recording rancangan Astro Ceria. Tak lama lagi je, 19 Ogos ni akan ada PC dia. So, lepas habis PC tu, I dah boleh blast banyak gila content pasal program. Tapi itulah, itu kita cerita hari lain lah. So, ni kita nak fokus dekat Kisah Seram. So, Fiza ni, dia bekerja di sebuah restoran pizza. I tak pastilah. I tak pasti timeline ni, timeline bila. Sebab dia tak spesifik. So, I pun tak pastilah restoran dia ni Domino's ke, Shakey's ke, Yellow Cab ke, Papa John ke, kita tak sure. Kawan-kawan rider dia selalu cerita pengalaman diorang bila kena hantar dekat rumah aneh-aneh. So, dia ni yang selalu dengar. Dia macam kadang-kadang nak percaya tak percaya je lah cerita-cerita rider ni kan. Sebab semuanya macam template dia kata. Balik-balik, hantar rumah usang lah. Pernah hantar rumah yang tak ada orang lah. Hantar dekat rumah macam tak usang macam ni, tapi macam nampak macam ada perempuan tunggu kat tingkap, tak ada orang datang lah. Macam kisah lebih kurang je. Tapi ada satu kali ni, dia punya kawan ni cerita pasal dia pernah lalu kat satu banglo usang ni. Macam nak tak pergi check it out. So one fine day, after habis kerja, lepas closing dah settle, tutup kedai apa semua, Fiza dengan kawan dia nama E-Boy, diorang ajak semua geng diorang ni lah, yang tempat kerja yang sama tu, untuk pergi rumah banglo tinggal ni lah. So biasalah dia kata semua pun tengah menggelodak darah muda. Semua agree. Lepas tu semua agree untuk pergi and macam challenge each other. Kalau siapa yang paling lama stay kat dalam tu, dia hebat lah. So Fiza ni cakap dia ada Fiza, E-Boy, Lan, Kisha, Nana dengan Zul. So total ada 6 orang. Pergilah ke rumah banglo tinggal ni. Fiza kata mula-mula suasana tak aneh pun. Diorang macam malam tu tak rasa scary, tak rasa apa sebab cuaca semua macam normal je. Dia kata kalau kadang-kadang kita nak rasa akan ada benda yang tak elok berlaku is when kalau kita nak pergi, tiba-tiba macam ada halangan untuk perjalanan tu ke, atau ada je benda-benda yang menghalang untuk pergi, atau tiba-tiba tak sedar hati ke. No, yang ini semua yang tengah bergembira and semua tak fikir langsung pasal apa-apa yang mungkin tak elok kalau kita pergi kat rumah banglo tinggal ni. Semuanya happy, semuanya tenang, cuaca pun elok. So semua macam ons je lah. Dia kata masa dia sampai, rumah tu pun tak adalah macam scary ke apa, sebab dia ada je jiran-jiran banglo yang lain. Cuma dia tak ada jiran macam rumah kita, macam rumah perumahan kan macam sebelah-sebelah jiran kan. Tak, dia macam sebuah, lepas tu sebuah sikit. Sebab dia banglo yang bertanah. So jiran ada, cuma jauh-jauh sikit lah. Taklah jauh sangat pun. So because keadaan tu nampak masih macam taman perumahan, so dia rasa tak scary lah. Bila masuk berenam tu, kebetulan diorang ni 3 lelaki 3 perempuan. So masing-masing macam setiap grup tu ada lelaki perempuan. Kononnya yang lelaki ni akan jaga yang perempuan lah. Setiap kumpulan ni diorang decide untuk pergi area lain. Lepas tu duduk dalam tu. Macam uji nyali lah. Niat diorang nak bertahan siapa paling lama je. So diorang ni tak adanya bawa mikrofon ke, bawa mesin EVP lah, apa benda ni semua tak ada. Kamera pun tak bawa. Sebab diorang punya niat memang hanya nak tengok siapa yang paling lama bertahan dalam tu. Tu je. Cuma diorang ada bawa torchlight sebab ialah untuk keselamatan. So bila dah ramai-ramai tu, duduk je lah diorang main-main lampu torchlight macam tu je. Dah terpisah. Ada 3 grup daripada total 6 orang tu. Satu grup ada 2 orang sepasang, budak lelaki, budak perempuan. Duduklah asing-asing senyap je dalam tu waktu malam. Fiza dengan E-Boy ni, diorang pilih untuk duduk dekat dapur. So bila duduk macam dah 15 minit, dia kata bila kita duduk sorang-sorang diam-diam tak buat apa dalam 15 minit, dah rasa lama tau. So dia text group dia, dah rasa okey ke, tak okey ke kan, macam okey nak gerak dah ke, dah cukup lama ke. Tapi tak reply.
Keadaan sunyi je. Tapi adalah dengar bunyi macam motor, kereta lalu lalang tau sesekali. So tetaplah belum rasa keanehannya. Cuma dah rasa macam takut. Sebab kawan-kawan tak read, tak reply. So fikir macam tak ada line ke. Tapi mustahil. Diorang bukan dalam hutan. Nasib baik Fiza ni kata masa sebelum diorang masuk, diorang decide macam nak guna nama samaran tau. Macam code name. Sebab iyalah kita kan orang Melayu. Walaupun kita berani takut ni, kita tahu bila kita masuk tempat yang kita tak biasa. Kita tahu bila dah lama tempat tu tinggal, mestilah ada sesuatu yang lain yang tinggal dalam tu. So diorang pakai code name. Macam diorang dah decide lah kalau apa-apa jadi nak panggil-panggil ke, panggil nama samaran je lah. So dia jerit nama kawan-kawan dia tu guna code name tu lah. Tak ada siapa-siapa sahut. So Fiza dengan Iboy rasa macam macam lama sangat ni, lepas tu tak ada respon pun. Ke diorang game kita, diorang dah keluar, jom cari. So diorang decide untuk keluar daripada dapur itu. Jalan punya jalan, naik turun jalan dalam banglo yang besar kan. Tak jumpa siapa-siapa. Dah lah tak jumpa siapa-siapa. Masalahnya bila dia lalu balik dekat tempat yang diorang masuk tu, diorang tak nampak pintu keluar. Pergi balik dekat tempat dapur tu pun, sebab masa diorang sampai, diorang nampak macam ada pintu untuk keluar ke wet kitchen kat luar tu tau. Tak ada pintu tu. Ya Allah, tak ada pintu keluar ya. Walaupun diorang tahu daripada mana diorang masuk, kali ni pintu tu tak ada. Selalu kita biasa dengar orang macam, oh nak buka tak boleh, nak keluar nak... Ini daun pintu pun tak nampak. Bukan setakat pintu kat depan, pintu kat dapur, nak keluar dari belakang pun tak ada. Fiza mula panik. Fiza cakap, kita dah kena perangkap ke ni? Iboy marah dia sebab Iboy kata, kau mulut jangan cabul. Kau diam je. Sambil tengah jalan-jalan daripada dapur, munda mandi keluar balik ke ruang masuk rumah tu. Dia kata banglo tu masuk ada macam ruang baru untuk masuk dalam lagi, untuk ke ruang tamu, ke ruang apa. Tak tahulah, rumah tu macam ruang besar-besar kan. So dalam diorang tengah jalan-jalan slowly daripada dapur tu nak keluar balik, diorang dengar tapak kaki someone berlari tak tahu daripada arah mana, tapi macam mendekati diorang tau. Macam tu. Si Fiza ni terjerit terus lari, tarik Iboy ni naik atas. Lepas tu bila dah dekat tangga, Iboy macam stopkan dia sebab dah dengar macam tak ada bunyi tapak kaki. Dia suluh-suluh kat bawah. Masa dia suluh kat bawah tu, yang dia nampak macam ada lembaga hitam tengah naik tangga ke arah mereka. Menjerit lagi sekali Fiza. Dia terus tarik Iboy. Diorang lari. Tak tahu diorang masuk bilik entah siapa tak. Diorang terus meluru masuk dalam bilik air. So diorang dua-dua duduk dalam bathtub dalam bilik air tu. Bathtub tu memang kotor lah. Tapi sebab dia takut, sebab kat tangga tu nampak, dia kata macam lembaga hitam, macam tengah nak merangkak naik ke arah diorang. So dia just lari masuk bilik entah mana-mana. Tak nak juga duduk kat bilik tu sebab ada lagi satu ruang. Dia kata dia fikir dia macam nak pergi ke paling penghujung supaya apa-apa macam ada dinding belakang dia tau. Tu yang dah terduduk dalam bathtub tu. Bila dah terduduk dalam bathtub tu, barulah si Fiza ni mula start fikir, ya Allah, toilet kan tempat kotor. Tempat kotor ni kan tempat mereka. Sunyi teruk Tak dengar bunyi orang naik ke, tak dengar bunyi tapak kaki ke, sunyi aja dalam bilik air tu. Tiba-tiba bunyi besi karat. Orang pusing pilih air dekat sinki. Dia dalam bathtub ni, dia nampak sinki tu. Dia dengan Iboy lah ni. Nampak sinki tu punya pilih tu pring. Pusing sendiri. Tak ada benda yang pusing kan. Tapi air tak ada yang keluar. Dah pusing. Semua nak tunggu bila air nak keluar sebab dah pusing. Pecah berderai, cermin dekat sinki tu jatuh. Melompat Iboy dengan Fiza keluar daripada bathtub tu, keluar daripada bilik air tu, keluar daripada bilik tidur tu. Masa diorang turun tangga, dua-dua macam terberhenti sekejap. Sebab diorang dengar bunyi mengesot. Terus teringat tadi tu diorang naik atas sebab ada lembaga kat tangga bawah. Suluh tak ada. Nak naik balik, pang, nampak pula ada lembaga ni dekat atas tangga tu. Terus si Iboy ni terkejut, dia terjatuh. Bila dia terjatuh, dia tarik Fiza tau. So diorang ni tergulik-gulik jatuh tangga, bam kat bawah lantai tu, dekat floor bawah tu.
Sakit satu hal. Duk tersuluh-suluh takut. Takut lembaga tu kejor. Sakit sebab dia tak larat nak bangun ni. So tengah suluh-suluh je nak tahu daripada mana bala nak nampak pula ni kali ni. Dalam suluh-suluh tu semua tak nampak apa-apa lembaga ke hantu ke apa, tak nampak. Tapi bila diorang tersuluh dah nampak ada dah pintu untuk keluar. Cepat-cepat diorang bangun sakit-sakit ni, buka je pintu, lari dekat jalan raya. Keluar terus daripada rumah tu, keluar gate apa semua, pergi dekat tengah-tengah jalan raya. So lari tak fikir kawan-kawan lain dah tak ada nak jerit-jerit apa, keluar pam. Sampai je dekat jalan raya tu, baru diorang rasa diorang macam bernafas. Sebab rupanya diorang rasa macam selama diorang berlari tu diorang tak ambil nafas pun, tak sedar. Bila sampai macam baru diorang rasa macam ya Allah boleh bernafas. Bila dah sampai dekat situ, diorang duduklah kat tepi tembok jalan tu. Bila sebab diorang tengok kereta kawan diorang dah tak ada. Call tak angkat. Text dekat group tanya tak ada siapa reply tau. Macam wish, memang kena game ke kan? Dia tengah marah lah. Tapi dia orang, dua orang duduk je lah kat tepi tembok. At least dah keluar daripada rumah banglo berhantu tu. Dah duduk kat luar je, nampak rumah-rumah orang lain kan. So macam kita selamat kat luar. Dua-dua dalam lost dekat luar ni. Diorang tengok kereta kawan dah tak ada. Tapi tak tahulah ini perasaan je ke apa. Fiza dengan Iboy cakap masa diorang kat luar tu, diorang macam nampak dari luar dekat dalam rumah tu macam kejap-kejap ada cahaya torchlight. Faham tak? Macam ada orang tengah explore. Macam kawan-kawan dia masih kat dalam tu. Diorang dah tak ada kekuatan dah untuk masuk balik, untuk cari balik kawan, untuk panggil balik code name ke tak ada tau. Yang dia berpegang teguh kepada pendirian dia untuk stay luar ialah kawan-kawan punya kereta tak ada dah. Tak kisahlah siapa kat dalam tu ke, ada nampak suluhan lampu, ada nampak pergerakan orang, tapi kawan dia punya kereta dah tak ada. So tak perlu nak masuk dalam dah. Tak lama lepas je duk sibuk nak call whatsoever ni, tiba-tiba kereta tu datang. Kereta kawan dia datang sampai. Semua turun, semua nangis. Peluk Fiza dengan Iboy. Semua ni nangis. Fiza dengan Iboy, daripada perasaan diorang takut, kemudian bertukar marah sebab dah kena tinggal, sekarang dah jadi confused. Ni apa hal ni? Dah tinggalkan kita orang, lepas tu tiba-tiba nak nangis kat sini, apa hal? Bersyukurlah kawan datang balik, tapi confused kenapa kawan-kawan nangis. So benda ni keadaan dah jadi macam tak sedap tau, tak betul. So diorang ni semua duduk dekat tembok. Masalahnya diorang tak ajak pun Fiza dengan Iboy naik kereta. Diorang just duduk dekat tembok ni macam korang selamat. So Fiza marah lah. Apa maksud kau kita orang selamat? Kita orang ni cari korang kat dalam tau. Duk cari, panggil. Lepas tu kita orang kena kacau kat dalam. Korang boleh gerak je, lepas tu korang datang balik, oh korang selamat. Oh maksud kau Rupa-rupanya kawan-kawan diorang ni cerita balik, tak sampai sejam Fiza dengan Iboy, macam diorang ni semua ajak semua berkumpul balik untuk gerak. Macam tak ada apa tempat ni, jom blah. So itu yang menyebabkan diorang blah. Sebab dah lengkap 6-6 ni, and diorang semua pun decide macam tak ada apa pun rumah ni, jom blah. Diorang tak dengar langsung kalau Fiza panggil ke. Diorang tak nampak langsung ada Fiza jalan keliling rumah mencari diorang ke tak. Sebab diorang dah lama gerak dah. So waktu Fiza cakap lepas sejam macam tu yang diorang nak cari balik kawan-kawan tu, sebenarnya diorang dah gerak. Sebab tak sampai 15 minit pun diorang dah berkumpul balik and gerak. And Fiza tak dengar langsung suara ke apa. Diorang kan dengar sunyi je, kecuali bunyi-bunyi motor kan. Diorang tak dengar pun bunyi pintu terbuka ke apa ke, yang macam kawan-kawan dia ni semua dah beredar. Dia tak dengar rupanya. And kawan-kawan dia pun tak tahu yang Iboy dengan Fiza depan diorang waktu ajak gerak tu bukan Fiza dan Iboy yang sebenar. Benda jadi kantoi bila tiba-tiba Fiza text group. Itu yang diorang masing-masing macam masa dalam kereta memang Fiza dengan Iboy diam je. So diorang ni ingatkan mungkin dia ni penat ke apa, buat closing ke apa kan. So senyap, tak kisahlah. Lepas Nana baca teks dalam group yang Fiza cari kita ni. Siapa yang duduk belakang? Terus Nana tak angkat call. Dia main biar je dia nampak yang Fiza duk try to contact dia untuk tanya mana ni. Tapi dia tak angkat sebab dia dah pelik. Fiza kat belakang ni. Kenapa Fiza call aku? Kenapa Fiza tanya korang kat mana? Korang dah gerak ke? Korang kat mana? Korang buat apa? Korang faham tak? Macam
Kau kat dalam kereta dengan aku. Kenapa kau boleh teks kat sini? Lepas tu nak pastikan betul atau tak Fiza yang sebenar kat belakang. Nana cakap, korang cuba buka group, cuba reply sikit. Hanya E-boy dan Fiza tak pegang phone Duduk je diam kat belakang tu. Itu yang Nana suruh Zul patah balik. Dia kata macam, Zul, cuba kita patah balik. And the reason why semua orang duduk je dekat tepi tembok tu, tak nak ajak Fiza masuk, sebab diorang semua cakap masa diorang turun, Fiza dengan E-boy tak turun dari kereta. Macam mana kau nak suruh kawan kau masuk kereta tu kalau kawan kau ada dekat dalam tu? So lepas diorang dah bercerita lama, diorang duduk, Fiza intai balik dalam kereta tu. Dia kata, aku dah tak nampak siapa-siapa pun dalam kereta tu lah. Diorang semua toleh, tengok kereta dah kosong. Tapi diorang semua tak masuk dalam kereta until lah diorang dengar azan subuh. Lepas azan subuh tu barulah diorang semua balik. Okay, itu saja kisah yang I ada untuk kongsi dengan kalian. Kali ni tentang Fiza yang ikut sangat kawan-kawan pergi explore rumah usang. Benda ni dah berkali-kali I pesan, tapi itulah dah macam karangan lah, dah macam karangan SPM. Apakah punca gejala sosial lah? Puncanya ialah perasaan ingin tahu, perasaan ingin mencuba, pengaruh rakan sebaya. Ini semua masih juga menjadi punca kenapa manusia-manusia macam you, macam I, macam mereka, macam dia, macam kamu semua pergi explore tempat tanpa berfikir panjang. Look, pengajaran ni semua orang dah tahu, tapi I tetap akan cakap juga, kalau tak ada ilmu di dada, jangan memandai-mandai pergi tempat-tempat yang kita tak biasa. Kita ni kadang-kadang kita cakap, alah, niat aku nak explore je. Itu niat awak betul atau tak? Sebab orang yang nak explore ni, yang macam random-random ni, dia memang ada niat nak tahu betul ke tak hantu tu ada. Itulah niat sebenar dia, dan itulah yang benda tu tahu. And bila benda tu munculkan diri, kau tak ada ilmu nak handle dia, dek. Kau tak tahu pun macam mana nak buang dia, nak jauhkan diri dari dia. Kadang macam ni lah, tak payah cakap orang lah. Macam kita ni nak pergi sesuatu tempat, tak semua tempat kita bagi salam. Benda ni, alam gaib ni, wujud atau tak wujud, kita tak perlu nak expose kewujudan dia. Kita, kalau kita baca kitab, kita tahu jin dan syaitan yang memang jahat ni, dia memang tunggu time je nak ganggu akidah kita. Dia tahu macam mana nak kacau kita. Dia tahu mana kelemahan kita. Dia tahu apa ketakutan kita. Sebab itu kelebihan dia orang lah. Bila you takut, ketakutan you kepada Allah dah jatuh nombor 2. You dah takut kat dia dah. Itu pun buat dia happy dah. So kenapa kita pergi letak diri kita dekat situasi yang kita tahu kita bakal jumpa benda yang kita takut? Sebab kadang-kadang bila kita takut sangat, kita terlupa pun nak mengaji, nak baca. Kadang Al-Fatihah pun boleh terlupa sebab kita dah terlalu takut. Brain dia jadi macam stuck, tak tahu nak buat apa. Untuk tidak meletakkan kita dalam situasi sebegitu, kita elakkanlah pergi ke tempat-tempat sebegitu. Dan lagi satu, I nak nasihatkan untuk mereka yang tiada passion atau deep interest tentang alam gaib ni, carilah hobi lain waktu malam yang lebih berfaedah. Selain hantu, kita tak tahu kok ada makpet kat dalam tu, kok ada perompak, kok ada macam-macam lah yang tak elok duduk kat dalam tu, yang boleh membahayakan ke nyawa korang. Sekali lagi I tekankan, kalau belum cukup ilmu ni tak semestinya ilmu agama, ilmu ayat, ilmu silat. No, ilmu nak pergi tempat-tempat rumah kosong ni pun you tak pakai gear yang betul, you tak pakai kasut yang betul, kan kena patuk ulur ke, terpijak paku karat ke, you know, a lot of things. Bahaya adik-adik sekalian kat luar sana untuk sengaja-sengaja pergi explore sorang-sorang atau dengan kawan-kawan hanya atas dasar untuk cabar. Siapa stay lama berani lah. Tak apa, I percaya semua orang akan berani bila terpaksa jadi berani. But it's okay. I rasa Fiza and the gang pun memang dah ambil pengajaran untuk tak pergi sewenang-wenangnya mana-mana rumah kosong. And korang pun kalau dengar story ni, I know cerita macam ni dah berulang kali dah orang share kan, macam balik-balik pergi rumah lepas tu kena kacau. Sebab memang itu yang akan berlaku bila you pergi rumah berhantu.
Okay, so kalau korang pun ada kisah yang lebih kurang sama, yang ada pengalaman mungkin berbeza sedikit, and maybe pengalaman yang lebih kurang sama nak share juga, why not just email dekat farahfaisal@gmail.com. Thank you so much untuk segala super thanks. Thank you, I hargai sangat-sangat. Thank you kepada new subscribers, thank you kepada existing subscribers, thank you kepada mereka yang loyal subscribers yang tak pernah left. Thank you so much kerana memahami jadual kerja I yang buat masa sekarang ni padat sikit. And thank you juga yang mana support Just Toys, follow IG, like dia punya reels semua. Thank you so much. We love you all very very much. So sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Macam I ada cakap dekat IG story, I pun ada perancangan juga nak buat kisah seram extended ni semua. Bagi I habis buat recording untuk program ceria ni sampai September, then maybe we can go out. Okay, bye. Assalamualaikum.